Gate TV KPM. Okay, so memang dah tak sabar daripada tadi ni. So kita apa yang kita nak belajar hari ini? So kita tengok dulu standard pembelajarannya. Okey, so standard pembelajarannya kita akan belajar ada 4 standard pembelajaran. Yang pertama menerangkan tentang polimer semula jadi dan polimer sintetik. Okey. Yang kedua, kita ada untuk menerangkan proses pempolimeran penambahan. Okey. Yang ketiga, berkomunikasi mengenai ciri dan proses pemvulkanan getah. Okey. Dan yang keempat, menjana idea tentang teknologi terkini berdasarkan getah. So kita ada 4 standard pembelajaran dan kita ada apakah hasil daripada pembelajaran itu. Okey, pada akhir siaran nanti murid akan dapat menerangkan dan memperkenalkan istilah penting seperti monomer, polimer, pempolimeran, penyah polimeran dan pempolimeran penambahan. So, nampak menarik istilah kan? Tu kan? Nampak menarik istilah tu kan? Okey. So kita ada yang kedua. Murid akan dapat memahami ciri tindakan asid dan alkali terhadap lateks ataupun getah asli. Ataupun susu getah. Melalui satu eksperimen yang kita akan jalankan. Okey, dan yang ketiga menunjukkan contoh-contoh penggunaan getah tervulkan dalam kehidupan seharian kita. So kita ada 3 hasil pembelajaran kita hari ini. Macam menarik juga kan pembelajaran kita. Tapi cikgu, apa itu polimer? So tadi kita duk bincang pasal monomer, polimer kan. So sebenarnya apa itu polimer? Okey, kita tengok. Okey, polimer ini adalah suatu bahan yang wujud secara semula jadi. Dia wujud secara semula jadi dan juga ada wujud secara sintetik. Maksudnya daripada semula jadi, kita hasilkan dia jadi sintetik. Ataupun nama lain, kata lain bagi polimer sintetik ini adalah polimer buatan manusia yang menggunakan bahan kimia. So kita tengok lagi sikit. Polimer juga dikatakan sebagai satu molekul yang besar berbentuk rantai yang terdiri daripada gabungan unit molekul kecil. Daripada besar terhasil daripada gabungan yang kecil-kecil tadi. Itu nama polimer. Unit untuk molekul kecil yang membentuk polimer ini dikenali sebagai monomer. Yang kecil-kecil tadi tu nama dia monomer. Dan polimer dapat dikelaskan sebagai iaitu polimer semula jadi dan polimer sintetik. Polimer semula jadi dan polimer sintetik. Tapi apa itu polimer semula jadi? Kita tengok polimer semula jadi. Kita sedia maklum bahawa polimer semula jadi ini banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita. Dalam makanan pun ada polimer semula jadi. Ada. Kita makan hari-hari, kita makan nasi, makan roti. Yang mengandungi kanji. So salah satu daripada contoh polimer semula jadi itu adalah kanji. Monomernya adalah glukosa. Kita tahu tadi kan monomer tu ada yang kecil-kecil, sambungan jadi yang besar. So nak jadi kanji tadi, so gabungannya adalah daripada glukosa. Dan kegunaannya pasti kita tahu dia memberikan kita tenaga. Dan kita ada polimer semula jadi yang contoh lain seperti protein. Monomernya adalah asid amino. Ini contoh untuk kelas-kelas makanan yang kita makan dalam kehidupan seharian kita. Dan kita tahu bahawa protein ini kegunaannya adalah untuk membina sel dan tisu badan. Contohnya kalau kita luka kan, kita luka, sebenarnya kita perlu perbaiki sel-sel yang luka tadi untuk untuk menghasilkan sel-sel baru dan kita perlukan zat atau nutrien untuk membaiki tisu-tisu yang rosak tadi. Itu selain daripada kelas makanan. Kita ada satu lagi iaitu getah asli. Getah asli ni yang kita nak katakan hari ini sebabnya getah asli ini adalah merupakan penggunaan kita secara menyeluruh. Setiap hari sebenarnya untuk pengetahuan Sean dan pengetahuan murid-murid di rumah,
getah asli ini merupakan satu daripada kurniaan yang ilahi yang memberikan kita guna setiap hari. Kita perlukan dia. Okey, dan monomernya adalah daripada isoprena. Okey. Isoprena dan pasti kegunaannya yang sangat besar iaitu membuat produk-produk yang berdasarkan getah. Okey. Kalau diikutkan tu di kehidupan kita daripada pagi sampai petang sampai malam, kita ada menggunakan getah asli. Ada kot? Ya. Mungkin kita tak perasanlah kot. Okey. Dan kita ada satu lagi polimer sintetik. Polimer yang kita kata yang kita terhasil buatan manusia. Dicampur dengan bahan kimia untuk menghasilkan polimer sintetik. Tapi Sean, kita kena ingat bahawa polimer sintetik ni murid-murid di rumah juga kena ingat bahawa polimer sintetik ni asalnya datangnya daripada polimer semula jadi. Ya. Asalnya, tapi bila dicampur dengan bahan kimia, jadilah polimer sintetik. Okey. Dan contoh polimer sintetik yang biasa kita dengar adalah polietina. Monomernya adalah etina. Okey. Kegunaannya adalah untuk membuat botol plastik, beg plastik, baldi yang kita nampak kita guna dalam kat rumah. Hari-hari pergi pasar raya bawa beg plastik kan. Okey. So itu sebenarnya adalah polimer sintetik yang kita panggil dia polietina. Okey. Dan kita ada polistirena. Monomernya adalah stirena. Kegunaannya membuat bekas pembungkus peralatan elektrik. Ya. Okey, kerana kebolehan dia itu untuk menyerap tekanan, okey, untuk mengelakkan kerosakan pada peralatan elektrik. Okey. Dan kita ada perspek. Perspek. Kalau Syah nak tahu, meja ini memang diperbuat daripada perspek. Yang ini. Meja ini adalah daripada perspek. Ini salah satu contoh daripada perspek. Okey, baik. Okey. Dan dia membuat cermin pesawat, tingkap kenderaan, kenderaan kita yang kita naik tu sebenarnya adalah diperbuat daripada perspek. Yang kita nampak kan, kalau yang bukan cermin itu, selain daripada cermin, diperbuat daripada perspek. Dan kita ada polimer sintetik, getah sintetik. Sintetik iaitu neoprena. Iaitu ini adalah getah yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita, pada tubuh badan kita, dalam pergerakan kita. Kita menggunakan getah sintetik ni. Contohnya kasut kan. Tapak kasut tu adalah daripada getah sintetik. Bukan getah asli ke? Bukan. Kalau macam tu Sean, hari-hari nak tukar kasut tu. Okey, sarung tangan yang kita pakai, yang sarung tangan getah itu, dan yang paling penting iaitu tayar kereta. Tayar kereta itu adalah contoh satunya adalah getah sintetik. Didik TV KPM